termasuk sesi petang ini. Tapi berkaitan dengan Malaysia 370 baru-baru ini timbul soal iaitu orang yang menggunakan pasport curi yang telah guna oleh dua orang warga Iran, dikatakan mencuri pasport orang lain. Dan mengikut Interpol telah pun mengeluarkan satu pengkalan data mereka yang menyebut membawa hampir data kehilangan 40.2 juta pasport, dan diberikan respon oleh Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri dalam Dewan ini sendiri. Beliau menyatakan bahawa jika kita menggunakan pengkalan data, Interpol itu akan memperlahankan proses melambatkan proses pemeriksaan immigration di kaunter. Jadi saya agak terkejut apabila Interpol menafikan kenyataan yang dibuat oleh Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri bahawa sebenarnya kata mereka bahawa kalau kita menggunakan pengkalan data mereka, kita hanya perlu mengambil masa 0.2 saat untuk proses pemeriksaan tersebut. Jadi saya tidaklah nak katakan bahawa yang apa disebut oleh Interpol itu yang fake, tetapi sudah tentu mereka yang membuat pengkalan data itu sudah tentu mereka telah membuat ujian terlebih dahulu sama ada dari segi jangka masa dan juga kebolehan pegawai untuk melaksanakannya. Pokok sana. Sikit. Ya. Interpol. Terima kasih, Tok Busi. Saya nak tanya Pokok Sena, adakah Pokok Sena sedar bahawa Interpol telah pun 2 hari yang lepas mengeluarkan satu kenyataan yang tegas yang menyebabkan kita berada dalam keadaan defensif, kerajaan kita berada dalam keadaan defensif, di mana Interpol menyatakan Malaysia's decision, izin Datuk Busi, not to consult Interpol's stolen and lost travel documents database before allowing travellers to enter the country or board planes cannot be defended by falsely blaming technology or Interpol. If there is any responsibility or blame for this failure, it rests solely with Malaysia's Immigration Department. Menunjukkan bahawa Interpol menyatakan bahawa jangan salahkan teknologi yang Interpol ada. Kalau tidak rujuk, mana itu memang kesilapan besar yang telah dilakukan oleh Jabatan Immigration Malaysia. Mohon penjelasan. Ya, terima kasih rakan saya Bukit Katil yang memperjelaskan lagi apa yang telah pun dimaksudkan oleh Interpol. Yang satu persoalan yang kita nak tahu juga ini bahawa macam sebelum saya pergi kepada apa yang disebut oleh Bukit Katil, yang saya nak habiskan apa yang saya katakan tadi, sudah tentu Interpol dari segi teknologi itu mereka telah pun membuat uji kaji terlebih dahulu untuk menentukan jarak jangka masa yang akan diperlukan apabila pengkalan data itu dibuat. Dan sepatutnya bagi saya bahawa kita berterima kasih kepada Interpol yang telah menaraikan pengkalan data 40.2 juta pemegang ataupun pasport yang adalah pasport yang hilang, pasport yang dicuri dan sebagainya. Malah saya pernah sebut dalam Dewan Yang Mulia ini bahawa di Malaysia sendiri pun ada pihak ejen pekerja asing yang melarikan pasport pekerja mereka. Telah pun dibuat laporan polis. Saya dipahamkan ribuan pasport pekerja asing yang telah dilarikan oleh ejen. Jadi kita tidak tahu apa jadi dengan pasport yang dilarikan. Sama ada itu telah digunakan oleh pihak sindiket untuk menjual kepada pihak yang lain yang akhirnya akan digunakan pasport itu. Jadi balik kepada apa yang disebut oleh rakan saya Bukit Katil. Jadi kerajaan kena jelaslah. Kerajaan merujuk atau tidak kepada pengkalan data tersebut. Kerajaan telah merujuk ataupun tidak. Dan apakah yang menyebabkan kalau dia merujuk satu dia merujuk, yang keduanya kenapa dia kerajaan menyalahkan kepada teknologi yang dikatakan lambat, yang dikatakan perlahan. Adakah kerajaan telah membuat ujian ke atas perkara tersebut, iaitu pihak imigresen telah membuat ujian ke atas pengkalan data tersebut untuk nak lihat sama ada memakan masa ataupun tidak. Jadi kalau buat ujian, kita nak tahulah bahawa bila kita buat ujian tu dia makan masa berapa lama. Dia nak belik, orang Kedah panggil belik, tengok ke macam mana kan.
Uh, jadi kita nak tengoklah berapa lama masa yang digunakan. Jadi saya tak, kalau ikut apa nama Interpol, dia kata 0.2 second. Maknanya taklah lama. Taklah lama aja. Dan apa salahnya kalau perlahan sedikit pun. Kalau bagi saya lah, argument kita kalau bolehnya nak cepat untuk memudahkan proses orang keluar masuk ke dalam negara kita, pelancong asing kan. Tapi ialah Menteri Dalam Negeri kena lihat juga bila polis dengan bawa kereta. Umpamanya dalam kita memandu kan, dia suruh kita perlahan. Untuk nak mengelak kemalangan. Jadi yang ni dia tak mau cek. Dia kata lambat. Jadi tiba-tiba kapal terbang hilang. Kalau bawa kereta laju, polis tahan. Polis boleh tahan. Sebab dia kata itu bahaya. Boleh menyebabkan kemalangan jalan raya. Tapi bila mai periksa immigration, nak cek pengkalan data, tak boleh. Nanti perlahan. Slow dari segi keluar masuk. Tapi akhirnya, akibat daripada hujah kita kata slow tu, kapal terbang hilang. Sampai sekarang pun tak jumpa. Sehingga kita pun jadi pening lah ni. Buat kapal terbang hilang, Datuk Pengerusi. Hari tu, Perdana Menteri kata, dia berakhir di selatan lautan Hindi. Immigration. Immigration. Pasal kawan tu pakai pasport palsu. Kawan tu pakai pasport palsu. Naik kapal terbang MH370. Dah jauh melincong lah. Kejap. Baik. Jadi semalam pula pemangku Menteri Pengangkutan kata, Perdana Menteri kata tak terempai. Perdana Menteri kata tak terempai. Dia kata hanya berakhir di situ. Okay? Jadi sekarang kita nak tahu berakhir tu duduk tang mana? Duduk di atas kah? Di bawah kah? Dia kata berakhir di selatan lautan Hindi. Jadi kita pun jadi pening. Maknanya saya kalau bolehnya KDN kena cek balik ni. Sebab permit surat khabar ni bawah KDN kan. Teruklah ni ketua-ketua pengarang ni kena tukar. Depa yang pibuh kata pusara di lautan. Pasal apa? Pasal depa faham Perdana Menteri kata begitu. Padahal Datuk Menteri Pengangkutan kata, Perdana Menteri tak kata terempai, yang hampa pergi kata pusara di lautan. Pasal apa? Perdana Menteri kata dia berakhir di selatan lautan Hindi. Lagi pening. Kita pun tak tahu lah ni duduk di mana. Jadi bagi saya maknanya kalau gitu ketua-ketua pengarang ni kena keluarkanlah. Maknanya hampa bodoh tak faham bahasa Perdana Menteri. Tak faham bahasa Perdana Menteri ni. Ya, Mat. Jadi kan sebelah sana pun tak faham juga apa. Bahkan sekarang pun tak faham juga apa. Pening. Kita ni jadi complicated. Jadi balik kepada immigration. Sebab dua orang tu, kita tak tahu dua orang tu berakhir di mana. Hak yang pakai pasport Salam mereka. Saya pergi dulu. Terima kasih. Ya, saya hanya nak sebut bahawa yang kisah dua orang yang pakai pasport yang dicuri tu hanya dikesan oleh kerana kapal terbang tu hilang. Ya. Kalau kapal terbang tu tak hilang, mungkin perkara ini akan berlaku dan berjalan dengan biasa je, tak ada orang pun perasan. Ya. Lalu kita pun tak tahu sebenarnya dah berapa ramai orang yang menggunakan pasport yang dicuri ataupun pasport palsu yang telah bolos dalam sistem immigration kita. Dan ini memang seharusnya satu perkara yang diambil berat. Dan saya berpegang kepada janjilah Menteri Dalam Negeri yang mengatakan bahawa dia akan pertingkatkan. Tapi pertingkatkan tu saya tak nak lihat berbelanja dengan ratusan juta. Kerana apa yang dikatakan oleh Interpol, sebenarnya benda ni perkara yang mudah. Sistem tu dah ada, maklumat tu dah ada, hanya jalankan software yang berkenaan untuk nak cari pasport-pasport yang dalam senarai. Apa pandangan Pokok Sena dalam soal ini? Pokok Sena, boleh saya sambung sebelum memberi penjelasan? Terima kasih Tuan Speaker dan terima kasih kepada Pokok Sena. Ini ringkas saja. Pandangan tadi Pokok Sena tentang kegunaan database daripada Interpol. Saya nak minta penjelasan sedikit. Sebab Yang Berhormat Bagan Datuk Menteri Dalam Negeri telah beri kenyataan awam bahawa negara kita tak ada hubungan dengan Interpol dan menggunakan database itu. Sebab kalau kononnya ialah kalau kita sambung dengan database itu akan melambatkan kegunaan database kita di sini. Ini yang bagi saya dengan hormat nampak bagi saya pelik lah. Sebab
Saya gunakan contoh yang biasa ya. Biasa kita buat pencarian kepada Google ya. So kita masuk dalam laptop kita atau iPad kita, kita hubung pada database Google. Database Google dengan jelas adalah database yang terlalu besar. Tapi kita tidak boleh kata bila saya hubung pada database Google itu akan melambatkan operasi komputer saya. Memang kita tak boleh cakap macam itu. So jadi sini saya pun kurang faham lah macam mana Menteri Dalam Negeri boleh kata kalau kita sambung pada database itu dan buat pencarian pada 40 juta pasport yang dicuri itu akan melambatkan proses pemprosesan data di sini. Ini yang memang ada masalah besar untuk memahami ya. Bagi saya tidak ada kaitan dengan dua isu itu. Sepatutnya kita boleh sambung pada database itu macam negara lain buat dan mengikut Interpol sendiri hanya perlu 0.2 saat saja untuk buat pencarian untuk menentukan sama ada pasport yang kita ada dalam tangan kita ini adalah dalam database 40 juta itu. Jadi saya minta pandangan daripada pokok sana lah. Apa yang patut Menteri Dalam Negeri buat dengan hal ini. Ya, saya bersetuju dengan rakan saya daripada Subang tadi bahawa sepatutnya kerajaan kena jawab macam saya katakan tadi. Kerajaan guna ke tidak penggalan data ataupun tidak. Semudah itu membuat kenyataan mengatakan bahawa dia memperlahankan proses keluar masuk. Sama ada diguna ataupun tidak. Ataupun penggalan data itu dia hanya duduk dalam bangku sampah. Itu maknanya penjelasan yang perlu diberikan oleh kerajaan. Shah Alam, saya bersetuju dengan Shah Alam bahawa memang jawapan menteri hari itu, menteri hanya menjawab kepada saya dalam dewan ini mengatakan bahawa mereka itu sebenarnya bukan pengganas. Interpol beri isunya bukan mereka itu pengganas ataupun tidak. Isunya ialah kita bagaimana orang boleh membolos immigration kita dan sebagainya dengan begitu mudah. Isunya kenapa? Kerana kita tak menggunakan penggalan data yang telah pun disediakan oleh Interpol. Jadi sebab itu saya bersetuju bahawa dengan Shah Alam bahawa kenyataan menteri untuk mempertingkatkan segala kemudahan yang lebih baik dan sebagainya, tetapi mestilah dengan pastikan supaya tidak ada unsur-unsur ketirisan, kebocoran yang boleh menyebabkan kita terpaksa menanggung kerugian yang lebih besar. Jadi saya minta supaya menteri jawab. Walaupun yang hadir ini adalah timbalan menteri, kerana saya dipahamkan menteri berada di benua India. Dia pergi lautan ke India, ke Bangladesh, sebagainya. Cuma kita doalah supaya beliau selamatlah, tidak berada di selatan lautan Hindi lah. Kita doa supaya dia selamat. Dan saya percaya bahawa saya percaya dia pergi ke Bangladesh itu atas isu mungkin pekerja asing. Tapi pekerja asing yang masih belum dijawab isunya ialah pasport yang telah pun dilarikan oleh ejen pekerja asing. Dan report polis telah dibuat dengan begitu banyak. Jadi kita minta penjelasan daripada pihak kerajaan untuk memperjelaskan segala kekeliruan yang timbul ini. Terima kasih. Ya, silakan Pak Menteri. Banyak yang melincong tu yang mat. Terima kasih, Datuk Mentua.